Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bahagia Tuan Imam, selaku Tuan Pengerusi, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertamanya sama-sama kita rasakan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni seperti yang dijadualkan, ya, seperti kebiasaan. Kita dapat lagi lah bersama dalam kita melihat apa yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita masuk hadis yang ke-37. Masih lagi hadis yang ke-37. Kita baca sekali dah sebelum ni, ya, tapi tak sempat habis. Kita sambunglah bacaan kita. Ya, hadis 37. Kalau masih ingat lagi lah tentang apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amal kebaikan. Buat atau tak buat. Ya. Dan juga amal keburukan, perbuatan buruk, ya, sama ada dikerjakan ataupun tidak dikerjakan. Baik, kita ulang balik hadisnya, ya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala innallaha katabal hasanati was sayyi'at summa bayyana dzalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu wa indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu wa indahu asyra hasanatin ila sab'imi'ati di'fin ila ad'afin katsirah wa in hamma bisayyi'ah falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima bihazihil huruf. Fanzur ya akhi waffaqanallahu wa iyyaka ila azim lutfillahi ta'ala wa ta'ammal bihazihil alfaz. Wa qawluhu yani indahu isyarah ila al-i'tina'i biha. Wa qawluhu kamilah li ta'kid wa siddah i'tina'i biha. Wa qala fis sayyi'ah allati hamma biha summa tarakaha katabahallahu indahu hasanatan kamilah fa akkadaha bi kamilah wa in amilaha katabaha sayyi'ah wahidah fa akkada taqlilaha bi wahidah wa lam yu'akkidaha bi kamilah falillahil hamdu wal mihnah subhanahu la nuhsi sana'an alaih wa billahi taufik. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut yang diriwayatkan dari Tuhannya tabaraka wa taala, maknanya hadis qudsi, ya, kata Allah, sesungguhnya Allah telah menetapkan segala kebaikan dan segala kejahatan. Allah dah tentukan yang ini baik, yang ini buruk, jahat. Kemudian ia terangkan yang demikian itu. Kemudian dijelaskan lagi apa dia? Maka barang siapa yang bercita-cita dengan kebaikan, ya, yang barang siapa yang berniat, maknanya, ya, nak buat kebaikan, kemudian ia tidak jadi mengerjakannya, Allah tuliskan di sisinya satu kebaikan yang sempurna, ya, walaupun dia berniat nak buat tapi kemudian tak dapat nak buat, ditulis kepadanya satu kebaikan, maknanya pahala. Dan jika ia bercita-cita dengan dia berniat nak buat, kemudian ia kerjakannya, kemudian dia buat,
Allah tuliskan kebaikan itu sebanyak di sisi Allah sebanyak 10 kebaikan. Kalau dibuat maknanya dapat 10 kebaikan. Hinggalah 700 kali ganda, ya. Antara 10 hingga 700 kali ganda, dan boleh jadi berkali ganda lagi banyaknya. Maknanya boleh jadi lebih daripada 700. Dan jika ia bercerita dengan satu kejahatan, berniat nak buat kejahat, tapi ia tidak mengerjakannya, tak jadi buat, Allah tuliskan di sisinya satu kebaikan. Ya, sebab tak jadi buat, dia batalkan niat nak buat, maka Allah beri dia satu kebaikan. Dan jika ia bercita-cita lalu ia kerjakannya, Allah tuliskan kejahatan itu dengan balasan satu sahaja kejahatan, tidak digandakan kejahatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya. Dalam kitab sahih Bukhari, dalam kitab sahih Muslim, kedua-dua kitab ni ada menukilkan hadis ini dengan sama seperti kata-kata ini. Maka perhatikanlah hai saudaraku, semoga Allah taufikkan kami dan engkau kepada kemesraan yang besar. Dan fikirkan macam mana Allah letakkan perkataan-perkataan ini. Yang pertama Allah kata indahu, ya, yang maknanya di sisi, di sebelah Allah, ya. Siapa yang berniat, ya, nak buat kebaikan, maka ditulis di sisi Allah, ya, satu kebaikan. Maknanya nak tunjuk sebagai isyarat betapa besarnya Allah beri kebaikan itu bagi orang yang berniat buat baik dan buat baik, ataupun tak jadi buat pun diberi pahala, ya. Dan juga lafaz kamilah, ya, siapa yang kamilah ni maksudnya sempurna. Siapa yang berniat nak buat baik tak jadi buat, Allah tulis padanya satu kebaikan yang sempurna. Siapa yang berniat nak buat baik kemudian dia buat, Allah tulis padanya 10 sampai 700 sampai mungkin lebih lagi berkali ganda kebaikan kamilah juga. Siapa yang berniat buat buruk tapi tak jadi, dia batalkan niat buruk dia tu sebab dengan keinsafan, rasa takut pada Allah, niat nak buat tapi tak jadi buat sebab tadi tu, maka juga diberi satu kebaikan kamilah. Tiga perkara ni ditulis dengan kebaikan kamilah, yang mana sebagai isyarat untuk menyatakan, dalam istilah bahasa dipanggil takkid, maknanya menguatkan dan menyatakan sungguh-sungguh nak bagi, ya. Takkid ni maknanya sungguh-sungguh, Allah bagi sungguh-sungguh, bukannya tawaran biasa, bukan tawaran janji saja. Manifesto boleh jadi tak jadi, contohlah kan. Ini Allah kata sungguh-sungguh nak bagi, ya, bukan kata dia sekadar satu janji, boleh jadi bagi, boleh jadi tak bagi. Ini beza. Ini maknanya takkid, kuat sungguh nak bagi, ya. Dan sabda Rasul tentang kejahatan yang baru cita-cita akan dikerjakannya kemudian ditinggalkan, ditulisnya satu kebaikan yang sempurna, dikuatkan kebaikan itu dengan perkataan kamilah. Sama juga orang yang berhasad nak buat jahat, nak buat maksiat contohnya, tapi disebabkan keinsafan dia batalkan nak buat, maka Allah beri balas dengan baik. Allah tak kira dosa. Kalau niat buat baik tadi tak jadi buat, dikira dah beri pahala. Tapi yang niat buruk tak jadi buat pun bagi pahala. Kalau kita logiknya, akal kita fikir tentulah bagi dosa sebab niat dah buruk. Tapi tidak bagi Allah, Allah tetap juga beri sebagai kebaikan disebabkan dia membatalkan niat buruk dia tu, ya. Nanti kita tengok macam mana yang dikatakan niat buruk tu. Dan jika dia mengerjakan kejahatan, kalau dia buat, dia niat lepas tu dia buat, Allah tuliskannya satu je kejahatan sebagai balasan, ya. Allah tak bagi ganda. Kalau baik, Allah ganda 10. Kalau buruk, tetap kekal satu. Itulah tanda Allah ni Maha Pemurah, Maha Pengasih. Dia tidak menzalimi kepada kita ni. Maha Pemaaf, ya. Maha apa? Maha penerima taubat dan semua tu. Kita tengok dalam Asmaul Husna, tu nama-nama Allah tu, semuanya adalah sifat-sifat Allah, ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, semua tu, ya, sifat yang melebihi, melampau daripada kebiasaan kita, ya. Itu dia. Baik, kita sambung. Sebelum ni kita baca yang pertama, iaitu orang yang bercita-cita hatinya nak buat
baik tapi tak jadi buat disebabkan ada halangan yang menyebabkan tak jadi buat. Bukannya dia niat nak buat baik, lepas tu saja-saja dia batalkan niat, itu tak dapat. Ya, kita saja je niat, tapi sebenarnya tak nak buat pun, kononnya berniat, itu tak jadi. Ini berniat memang berhasrat nak buat, tapi bila sampai masa ada halangan. Boleh jadi apa yang kita nak buat itu dah ada orang lain dulu buat kan, dah selesai isu benda tu. Boleh jadi yang kita nak buat itu bila sampai masa kita nak buat, tapi terhalang dengan sebab-sebab yang kita tak dapat nak elak. Maka kalau begitu, dengan kesungguhan niat nak buat tadi, maka Allah beri pada kita satu balasan kebaikan. Itu yang pertama, kita dah sarahkan sebelum ni. Baik, yang kedua, orang yang bercita-cita nak mengerjakan satu kebaikan, ya, dia niat nak buat baik, ya, kemudian dia dapat buat, dapat dia buat, ya. Contoh kita kata kat surau kita ni apa yang tak ada lagi, ya, kat surau ni apa yang tak ada lagi, semua dah ada belakang, dah nampak surau ni lengkap dah, ya. Kan ada lagi yang tak ada ni, yang tak ada orang je. Yang lain semua dah ada dah, ya. Tapi tuan-tuan ada okeylah, imarah lah surau ni, ya. Okeylah ni ramai lah ni, ya. Okey dah. Ya. Apa yang tak ada? Contoh kita kata kita tak ada lagi Quran besar. Maklum dah masing-masing semua dah usia ujung-ujung ni, mata pun tak berapa nampak dah, kan? Baca Quran biasa tu dah tak clear dah, pakai spek mata pun tak nampak. Okey, kita nak sediakan Quran besar. Nak sediakan berapa? Nak sediakan 5. Nak mudahkan supaya jemaah mengisi masa baca Quran. Sekarang masjid macam tu lah sekarang ni, ya, infak, wakaf. Siapa nak wakaf Quran besar? Quran besar tu kan murah-murah, 300-400 satu, kan? Okey, kita niat ni, tak cerita ni, kita nak bagi, nak sediakan kat surau ni 3 Quran besar. Yang besar tu, besar meja ni. Separuh meja ni. Ada dah satu kan? Ini pun kecil lagi ni, ada lagi yang besar ni, kan? Yang ni kira kecil ni. Pejam apa ni? Mata pun kecil besar pada. Skala jauh. Nak sedia besar lagi, ya. Okey, lepas tu kita beli, kita letak. Ini maknanya kita tunaikan niat kita nak buat. Okey, kalau begitu ia akan mendapat dari kebaikannya balasan sebanyak 10 kali ganda, ya. Dia akan dapat balasan baik tu. Kalaulah buat tu dapat 1, Allah bagi 10, Allah gandakan. Ini perniagaan yang paling menguntungkan, ya. Allah bagi 10 tu pula bukannya paling banyak. 10 tu adalah minima, paling sikit, ya. Yang 10 ni kira tak ikhlas, tak berapa ada lah tu. Ikhlas juga tapi masih lagi terasa rasa rugi lagi, ya. Ada, jadi mungkin 10. Tapi kalau dalam keadaan yang clear, yang memang betul, Allah gandakan maksimum, ataupun Allah bagi lebih tinggi lagi, lebih banyak lagi, sebanyak 700, ya. Yang ini Allah sebut dalam Al-Quran. Keterangan yang Allah sebut macam mana Allah bila kita buat baik, Allah bagi paling tidak 10, ya. Disebut oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 160, man jaa bil hasanati falahu asrun amsalihha. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Siapa yang buat dengan satu kebaikan, maka diberi ganjaran 10 kali ganda, ya. 10 seumpamanya kali ganda. Itu paling sikit. Tapi dalam ayat dalam surah Al-Baqarah Allah kata 700. Adakah berbeza? Kejap kata 10, kejap kata 700. Tak, dia tak berbeza. Itu adalah setiap itu boleh menjadi sampai yang maksimum ataupun yang paling tinggi. Allah sebut masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ati habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim, ya. Perumpamaan, misalan, ya, orang yang membelanjakan harta mereka, yang infak
yunfiqun, yang keluarkan harta dia bagi pada jalan Allah, ya. Dia bagi tu benda yang betul, yang diredai oleh Allah. Bukan dia bagi dalam bentuk yang tidak baik. Ya. Kita kadang-kadang kita sumbang juga, tapi sumbang dengan perkara yang tidak baik, maka tak dapat. Ini perkara yang baik. Ya. Umpama dia bagi tu, umpama dia sedang menanam satu biji benih. Umpama kita ni buat satu kebaikan, umpamanya kita tanam satu benih. Benih ni tadi akan tumbuh menjadi sepohon kayu, yang pada pokok itu akan tumbuh 7 ranting, ya, 7 cabang, ya, 7 apa kita panggil, ranting lah kan, 7 ranting. Kalau ranting kecil, 7 cabang pokok, 7 dahan, 7 dahan kan, pokok 7 dahan. Okey, bukannya 7 daun. Kalau 7 daun macam kelapa sawit, kena potongnya, kena buang, tak simpan kan. Ini 7 dahan. 7 dahan tu pula dia akan, setiap dahan tu akan mengeluarkan buah, hasil. Hasilnya apa? Sebanyak mana? 100 biji buah. Tanam sepokok, tanam, buat satu kebaikan. Umpama kita ni diberi 1 biji benih, kita tanam pokok durian, tumbuh 7 dahan. 1 dahan 100 biji buah durian. Kaya kita. 700 jadi 7 dah 700. Sebiji durian bukannya sekilo 2, kan? Sekilo, sebiji kurang-kurang 3 kilo, 4 kilo. Kalilah pula dengan berapa ringgit? Kali pula 700. Sepokok je tu. Kalau 10 pokok, betapa banyaknya kita beri, betapa besarnya, melimpahnya apa balasan yang Allah beri, tak rugi. Ini sebagai satu motivasi kat kita untuk kita banyak memberi sumbangan atas nama jalan Allah, atas nama kebaikan yang boleh, ya, yang boleh membantu, sama ada masyarakat, sama ada agama, sama ada negara. Ya, itu. Okey, jangan takut. Jangan kita berkira. Ayat ini menunjukkan bahawa perbelanjaan untuk jalan Allah, ya, umpamanya dalam peperangan. Kalau zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, sahabat-sahabat bagi, ya, bila nak berlaku peperangan, zaman Nabi belum, Madinah tu walaupun dia sebuah negara, belum ada income lagi, hasil tak ada, tentera pun tak ada. Zaman Nabi belum ada bala tentera. Nabi belum buat lantikan tentera. Tentera ni bila bermulanya zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar baru mewujudkan tentera, angkatan tentera Umar. Zaman Nabi tak ada, zaman Abu Bakar tak ada, zaman Umar barulah dipilih, ya, dipilih orang lelaki yang layak untuk jadi tentera. Zaman Nabi tak ada. Ya, semua lelaki zaman Nabi automatik jadi tentera. Tentera apa? Tentera sukarela. Kita tentera wataniyah, kan? Itu pun ada allowance. Tapi zaman Nabi tidak ada. Ya. Dan juga hasil negara juga belum ada. Belum ada lagi. Jadi bagaimana bila nak menghadapi perang, nak berhadapan dengan perang ni, dia perlukan kewangan. Dia perlukan modal. Ya, banyak modal nak diperlukan. Dalam perang apa? Perang Tabuk. Perang Tabuk tu persiapan nak pergi ke utara. Walaupun perang Tabuk tu tak jadi, ya, tapi persiapan nak pergi tu memakan masa, sebab nak pergi ke tempat yang sejuk. Nabi dengan sahabat duduk tempat panas. Jadi nak pergi tu perlukan senjata, perlukan kenderaan, perlukan pakaian, perlukan makanan. Ya, jadi bila nak perang, Nabi tanya sahabat, siapa yang nak infak? Maka sahabat pun infak. Ya, masing-masing pun bagi. Ya, bagi dengan atas kemampuan. Ya, ada yang bagi sikit, ada yang bagi banyak. Ya, Abu Bakar bagi semua sekali yang dia ada. Abdul Rahman bin Auf dia beli, ya, dia sediakan berpuluh-puluh ekor unta siap dengan muatan. Ini bagi sebagai bekalan. Sebab
tak semua sahabat zaman tu ada kemampuan keuangan. Ya, kebanyakannya tak ada. Kebanyakan sahabat ketika itu dalam keadaan yang dhaif. Ya, tapi semangat berjuang tu ada. Ada kalangan sahabat dalam perang tu nak pergi, tapi akhirnya Nabi tak bagi. Sebab apa? Kelengkapan tak cukup untuk dia. Sahabat-sahabat yang miskin ni, yang tak ada harta ni, nak pergi, tapi bila dah Nabi dah susun, untuk dia tak cukup. Pakaian sejuk tak ada, senjata tak mampu. Jadi Nabi kata kamu tak boleh pergi. Menangis sahabat. Ya, menangis sahabat-sahabat yang nak pergi tapi tak boleh pergi disebabkan kekangan daripada kemampuan untuk pergi tu. Itu, ya, itu sahabat menangis tak dapat pergi. Kita menangis kalau tak dibenarkan pergi. Kan? Seronoknya kita. Buat kenduri doa selamat. Ni, macam tu sahabat Nabi. Semangat tu ada, ya. Nah, tapi itulah dia. Baik. Ayat ni menunjukkan bahawa ni, kalau nak infak jalan Allah buat, ya. Dan diberi gandaan sampai 700 kali. Dan pada hadis-hadis yang lain diterangkan pula bahawa barang siapa yang mengirim perbelanjaan pada jalan Allah, siapa yang menampung perbelanjaan peperangan, nak berperang dia keluarkan modal, dia bagi juga. Dan ia tetap tinggal dalam rumahnya, dia bagi tapi dia tak mampu nak pergi. Ada kalangan sahabat tak mampu nak pergi sebabkan dah terlalu tua, sebab uzur, ya, sebab sakit, jadi tak boleh pergi. Tapi mereka ni sumbang, bagi, bagi keuangan, dan ia tetap tinggal dalam rumahnya sebab dia tak boleh nak pergi. Maka balasannya, bagi setiap dirham yang dia bagi, dibalas dengan umpama, ya, dia akan dapat balik 700 dirham. Ya, umpama dia akan diberi oleh Allah 700 dirham, bukan dalam bentuk selepas itu, tetapi dalam bentuk ganjaran akan datang. Tu dia. Maknanya Nabi kata, siapa yang bagi 1 dirham dapat 700. Ya, nilai dia. Tetapi orang yang turut berperang pada jalan tu, ada pula sahabat dia keluarkan modal, bagi sumbangan dan dia ikut sekali perang. Yang mampu pergi. Dia duit pun dia keluar, dan tenaga pun, nyawa pun pergi sekali. Yang ini Nabi kata maka balasannya 700,000 dirham. Tadi kita baca ayat Quran tadi, Allah kata siapa yang buat satu kebaikan dia akan dapat 700 biji buah balasan. Tapi Nabi kata siapa yang bagi modal tak ikut perang dia dapat 700. Tapi siapa yang bagi modal dan ikut berperang dia dapat 700,000 dirham. Bagi RM1 nilainya macam 700,000 ringgit. Mana nak dapat? Jadi cikgu pun kalau dapat gratuiti paling tinggi pun 200. Ustaz Azan lain lah, dia tinggi gaji besar, 700,000 dapat esok. Payah nak dapat kan? Agak mustahil lah untuk kita dapat. Tapi itu dia, bagi RM1 Allah ganjarkan pada kita dengan 700,000. Kemudian Rasulullah dan Nabi sebut ni, dia bukan saja-saja Nabi sebut. Bukan Nabi sebut tu sebagai satu janji kosong, nak menarik minat sahabat, tak. Kemudian Nabi bacakan ayat Al-Quran tentang di mana Allah sebut tentang ni. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya, Allah akan gandakan, maknanya Allah akan gandakan balasan, ya, kepada siapa yang dia kendaki. Ikut Allah berapa nak bagi, tak ada limit maksud dia, ya. Menurut satu riwayat lain bahawa apabila diturunkan ayat tersebut, ya, bila Allah turun ke ayat, bila ketika mula Allah turun ke ayat wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan beri gandaan tu, ya, kepada siapa yang dia kendaki tanpa ada limit. Maka Nabi pun berdoa. Bila turun ayat ni Allah turunkan, Nabi pun berdoa. Kata Nabi, hai Tuhanku, tambah lagi lah kepada umatku. Allah dah kata dah, balasan tu dah banyak dah. Tapi Nabi kata, ya Allah, untuk umatku ni bagi tambah lagi. Maka Allah turunkan ayat, man zallazi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Siapakah orang yang mahu meminjamkan kepada Allah satu pinjaman yang baik, supaya ia
supaya Allah gandakan bayaran itu baginya dengan beberapa banyak kali ganda. Allah kata lagi, siapa lagi yang nak bagi, nak pinjamkan Allah? Kita buat ni, Allah kata umpama kita bagi pinjam ke Allah, ya, kita bagi kebaikan di dunia ni. Sekarang ni umpama kita sedang buat satu pelaburan, kita bagi pada Allah sebagai satu pelaburan, dan Allah akan pulang balik hasilnya nanti. Ya, tu dia, ya. Siapa lagi nak bagi, dan Allah akan bagi dia nanti gandaan tu yang lebih banyak. Kemudian Nabi pun bila turun ayat yang kedua ni, Nabi minta lagi. Nabi kata, ya Allah, tambahkanlah lagi untuk umatku ini. Maka turunlah ayat dalam surah Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini ayat yang kata tadi tidak ada limit, ya. Jadi Allah kata Allah akan sempurnakan ganjaran kepada orang yang sabar. Allah akan beri ganjaran kepada orang yang sabar, pahalanya ghairi hisab, tidak ada limit. Tidak ada limit. Tidak ada limit ni macam mana nak kira? Tak ada nak kira. Boleh jadi juta, boleh jadi bilion, ya. Tu kita nak yang mana? Kita nak yang 10 ke nak 700? Ataupun nak lebih lagi? Tentulah kita nak lebih lagi. Bila kita buat amalan ni tuan-tuan, jangan rasa cukup. Jangan rasa cukup. Jangan kata saya solat maghrib tadi Allah bagi 10 pahala pun cukup lah. Ada dah pahala untuk saya, ya. Tak boleh. Yang itu kena tamak. Dalam buat amal kita kena rasa tamak nakkan pahala, ya. Kena rasa tamak. Saya maghrib tadi, ya Allah bagilah saya pahala selagi mana ada pahala, bagi semua sekali. Tak salah tamak untuk minta ganjaran pahala. Yang salah tamak minta ganjaran dunia. Minta ganjaran dunia tamak, salah, berdosa. Tapi nak minta ganjaran Allah memang kena, mesti rasa tamak, ya. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Allah kata diganjarkan kepada orang yang bangun tengah malam, terjaga tengah malam, dia bangun bingkas, ya, bingkas untuk menuju Tuhannya. Sebab apa? Khaufan, kerana rasa takut, dan juga tamak. Tu Allah suruh tamak. Tapi jangan tamak dunia. Sekarang ada jamuan, segala benda kita balun. Itu tamak lain, tak boleh, ya. Ini tamak untuk ni. Sebab tu Imam Ghazali dia ajar, Imam Ghazali ajar kita ni dalam kita buat ibadah. Contoh kita solat maghrib tadi, ya. Solat maghrib kita niat ikhlas, kan? Usalli fardal maghribi salasa rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala tu makna ikhlas kerana Allah. Saya sembahyang maghrib ni 3 rakaat ni ikut imam sebab kerana Allah ni. Ikhlas lah tu. Niat kita ikhlas. Ikhlas tu kena letak awal. Sebelum solat kita niat begitu. Mesti niat. Kalau tak niat solat tak sah. Sebab dia adalah rukun. Dan kita diajar letakkan ikhlas lillahi ta'ala. Semua yang baik kita buat kena letakkan lillahi ta'ala. Semua benda baik, hak buruk jangan letak lillahi ta'ala, ya. Saya nak mengambil buah mangga orang sebelah ni tak ada kat rumah, lillahi ta'ala, tak jadi. Itu tak boleh, ya. Tapi kalau saya nak tolong, nampak buah dia tu nak dimakan monyet, saya tolong petik nak bagi balik kat dia, lillahi ta'ala, itu lain, ya. Itu biasa, memang kita akan buat. Tapi Imam Ghazali ajar, ingat juga lepas sembahyang, lepas kita ibadah, habis buat ibadah, selepas je habis ibadah, contoh solat maghrib tadi, selesai solat maghrib, terus rasakan, rasa dalam hati ni, ya Allah bagilah pahala dengan sebab saya buat ibadah tadi. Tu kena minta pahala. Tak ada, kita relax je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok kawan lama, apa khabar? Lama tak jumpa kan? Tanya dia, kita dah lupa dah tentang solat tadi. Tapi Imam Ghazali dia ajar macam tu, ya. Bila kita habis je buat satu ibadah, terus ajar hati ni rasa, ya Allah ibadah saya tadi bagilah pahala. Sebanyak mana yang boleh bagilah. Tu dia. Kita tak pernah buat, sekarang kena buat. Kenapa kita kena rasa macam tu? Yang pertama, itu tuntutan agama. Agama suruh kita minta pahala. Sebab tu kita baca doa, kan? Kita baca doa,
Rabbana ighfir lana Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah bagilah kat aku dunia ni kebaikan. Kan minta tu. Maknanya lepas je buat ibadah terus rasa dalam hati. Nak sebut di mulut pun tak apa. Tapi jangan kuat-kuat ganggu orang. Ya, rasakan. Tu sebab tu tuntutan. Yang kedua, supaya kita sedar. Kita sedar masa kita buat ibadah tadi, kita buat dengan baik. Nak ajar diri ni, cuba kita buat ibadah tadi ikut dalam keadaan tak baik, dengan tak khusyuknya, dengan tak ingat rakaat berapanya, kan? Dengan khayalan yang penuhnya. Dah habis sembahyang kita nak minta pada Allah pahala, malu tak? Terasa tak malunya? Macam mana nak minta sembahyang tadi pasal tak ingat berapa rakaat saya buat? Jadi bila kita latih diri kita, ya, untuk minta selepas melakukan ibadah, minta kebaikan, tentulah ketika kita buat ibadah tu kita jaga dengan baik, barulah kita tak rasa malu. Itu, ya, tu dia. Jadi sebab itu Nabi minta kepada Allah, ya Allah bagilah, kalau kepada umat aku ni jangan kira sangatlah, bagi semua. Tu dia, ya. Dan kita pun kena begitu, kena rasa. Ni Nabi sungguh-sungguh minta, kita buat tak kisah je. Nabi bersungguh minta kat kita berkali. Allah dah bagi satu ganjaran, Nabi kata tambah lagi Allah. Allah tambah, Nabi kata tambah lagi. Bersungguh Nabi minta. Kita buat relax je, tak rasa pun keperluan untuk kita. Kena minta, ya, kena rasakan di hati. Ayat ini menunjukkan terlalu banyak balasan yang akan diterima oleh mereka yang sabar tu. Bagi orang yang sabar, balasan dia tidak dapat dihitung bilangannya. Balasan orang yang sabar ni no limit. Antara ibadah yang masuk kepada jumlah balasan ini ialah puasa. Antara ibadah yang Allah bagi balasan tak ada limit, puasa. Ya, seperti mana dalam hadis dikatakan, tiap-tiap amal anak Adam adalah baginya. Tiap-tiap amal kita ni mengikut apa yang kita buat, maka Allah bagi mengikut tu. Tapi puasa tidak. Puasa Allah yang tentukan. Ya, Allah yang akan bagi dan aku akan membalasnya. Jadi kalau Allah bagi, tak tahu berapa kiraan. Ya, kalau tidak, kita boleh agak berapa. Jadi gandaan lipat ganda pahala itu adalah menurut hakikat atau jiwa orang yang mengerjakan suatu kebaikan, ya. Tu dia. Yang ketiga, itu yang kedua, maknanya orang berniat nak buat baik, kemudian dia buat, dia dapat balasan yang tidak terhitung jumlahnya. Yang ketiga, orang yang bercita-cita nak buat buruk, lepas tu dia buat perbuatan tu. Niat nak buat buruk dan dia buat. Ya, dia niat nak buat tak baik, buat maksiat ke apa, dan dikerjakannya perbuatan itu. Ya, orang ini mendapat balasan satu saja dosa kejahatan dia. Dikira dengan apa perbuatan itu, itulah dosanya. Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Dan barang siapa yang buat, yang kerjakan kejahatan, buat jahat, maka tidaklah dibalas akan dia melainkan mengikut kadar balas kejahatan yang dibuat itu, dan Allah tidak zalim kepada dia. Itu beza dia. Buat baik berganda-ganda, tapi bila buat jahat, buat buruk, Allah tidaklah memberi gandaan. Kita terbalik. Kita ni, kalau kita manusia ni terbalik. Orang buat baik dengan kita bagi ikut kadar buat baik. Tapi kalau orang buat buruk kat kita, buat jahat kat kita punya dendam habis. Kan? Yang buat jahat tu ayahnya, kita dendam pada maknya, anak dia, cucu dia, habis semua kita dendam. Tu kita manusia. Ya? Kalau orang buat baik, kita balas. Ya? Bagi kuih spirin, kita balas kuih spirin juga. Tak ada kita nak balas banyak-banyak. Ya? Dia hantar rumah kita kuih spirin, piring yang dihantar tu kita isi kuih kita, pulang balik. Itulah kadar dia. Tapi cuba orang tu buat benda buruk kat kita. Ya? Dia buat sekali keburukan, kita punya dendam bertahun, nak balas berulang kali. Ni manusia. Tapi Allah tidak begitu. Allah bila kita ni buat benda yang Allah suka, Allah bagi ganjaran tu melimpah ruah. Bila kita buat benda yang Allah larang, Allah marah kita buat, Allah murka kita buat, tapi tetap balasannya sekadar ikut keburukan yang kita buat. Itu beza dia. Kita tak boleh macam tu. Ya?
Baik. Dan yang keempat, yang terakhir ialah orang yang bercita-cita nak buat buruk tapi tak jadi buat. Orang ini mendapat balasan satu kebaikan yang sempurna. Dia diberi balasan baik disebabkan dia membatalkan niat nak buat buruk. Ya. Kerana dengan cita-cita itu tadi, ya. Dengan syarat ia tidak kerjakannya kerana takut kepada Allah, bukan kerana tak jadi nak buat. Dia nak buat tadi, baru nak buat, tiba-tiba teringat pada Allah, takut pada Allah, tak jadi buat, maka diberi pahala. Ya, umpama orang nak mencuri, tengok tuan rumah tak ada, tuan rumah balik kampung, dia pun datang ke rumah bawa alat nak masuk rumah, tiba-tiba terasa takut, ya Allah, orang tak nampak, Allah nampak, nanti Allah beri balasan, hasil tak berapa, balasan Allah tu sangat teruk, maka dia batalkan niatnya nak mencuri tadi, maka Allah beri dia kebaikan. Tapi kalau dia nak masuk rumah, orang tak ada, baru nak masuk rumah, tengok ada CCTV, ada CCTV rupanya rumah ni, tak jadilah nak buat. Sebab apa? Ada CCTV, nanti orang tahu kita mencuri, maka yang itu tak kira. Ya, dibatal bukan sebab takut pada Allah, bukan sebab insaf, tapi sebab takut pada manusia. Yang ini tetap dapat dosa. Ya, yang ini dia walaupun dia tak buat kesalahan tu, dia niat nak buat, tak jadi buat, tapi tak jadi sebab ada halangan yang menyebabkan dia tak buat dari segi takut pada yang lain selain pada Allah, maka dia tetap dapat dosa. Ya, dia tetap juga dapat dosa. Syarat ini adalah penting untuk menentukan sikap orang yang tidak mengerjakan satu kejahatan yang ia telah berhasrat dan bercita-cita hendak melakukannya. Kerana dengan syarat ini dapat ditetapkan tentang ganjaran yang akan diberikan ataupun tidak. Ya, itu dia. Kita kena tengok, dia bukan sebab batal tadi, semua perkara sebab batal dia dapat pahala. Ya. Sementara itu ada juga orang yang bercita-cita cara sungguh-sungguh nak melakukan satu maksiat, dak usaha nak buat, tapi gagal oleh suatu sebab. Ya. Jadi yang ini lain. Contohlah kita kata, ya, ada orang zaman muda ni nakal lain macam. Contohlah kan, saya jumpa orang, dia suka, dia cerita zaman muda dulu dia, siapa perempuan dia tak usik. Contohlah kan, siapa perempuan yang dia tak sentuh. Zaman muda, orang kata apa? Casanova, playboy ni, kan? Macam tu. Sekarang dah berhenti. Sekarang dah berhenti. Sebab apa berhenti? Umur 60. Umur 60 tak larat dah. Bukan berhenti tu sebab insaf, berhenti tu sebab tak mampu nak buat dah. Yang ini tetap berdosa. Yang ini tidak dikira sebagai satu pengampunan. Kalau dia masih mampu, tetap dia buat. Itu, ya. Jadi itu disebut dia tak buat sebab apa? Dia nak maksiat tu, dia suka maksiat tu, tapi tak boleh buat. Dia tak buat sebab apa? Sebab dia tak mampu lagi nak buat. Ya, tak mampu lagi nak buat. Orang suka beli nombor, ya, suka beli nombor. Dulu asyik belinya. Setiap hari Rabu, hari Sabtu beli nombor. Ya, hari Rabu, Sabtu, Ahad, 3 hari seminggu beli nombor. Kan? Dulu memang tiap 3 hari tu pergi. Sekarang tak pergi beli dah. Sebab apa? Penguat kuasa dah ketat. Ya, penguat kuasa dah tunggu, dah ketat. Jadi tak berani nak pergi. Kalau pergi, orang Islam masuk kena tangkap. Jadi yang ini tidak dikira sebagai dia tak buat tu dapat pahala. Yang ini dia tetap dikira berdosa selagi mana hasrat nak beli nombor tu ada. Hasrat nak beli nombor tu ada, tapi tak boleh nak beli sebab ada halangan. Yang ini tadi, maka dia dikira berdosa. Seperti mana kata Nabi, ya, nasihat Nabi pada kita, Nabi kata izal taqal muslimani bisayfaihima fal qatilu wal maqtulu finnar. Qultu ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibi. Nabi kata pada sahabat, apabila dua orang Islam bergaduh, ya, dia bermusuh, kemudian dia bergaduh, bertumbuk, berlawan, bergaduh apa semua, mati seorang.
mati, seorang mati. Seorang kena tikam, mati. Maka Nabi kata yang membunuh dan yang dibunuh dua-dua masuk neraka. Yang membunuh masuk neraka, yang kena bunuh masuk neraka. Sahabat pun heran. Sahabat kata, ya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka, kami faham, kami clear lah sebab dia bunuh. Tapi yang kena bunuh masuk neraka, macam mana ni? Kan? Maka Nabi kata, sebab dia pun nak membunuh, cuma dia tak sempat nak membunuh, dia dibunuh, maka dia juga masuk neraka. Maksudnya apa? Maksudnya memang dia pun nak bunuh, tapi sebab dia kalah, dia dibunuh. Maka dua-dua ni, ya, dia memang bersungguh, bergaduh tadi, dia pun nak bunuh juga, tapi sebab dia kalah, jadi dia yang terbunuh. Maka Nabi kata dua-dua masuk neraka. Itu, ya. Sebab apa? Niat asal tu, walaupun dia tak dapat nak bunuh, tapi niat asal tu ada. Ya, ini dia keadaannya kalau dua orang, kita ni sesama Islam, bergaduh sampai berbunuh, sampai teruk, ya. Kadang-kadang bunuh tu kata tanpa niat, tapi kalau dah terbunuh tetap juga berdosa. Sebab kita dah bergaduh tadi, memang kita dah di luar di luar rasional kita. Orang yang dah sangat marah, bertumbuk apa semua ni, dah tak rasional dah. Apa saja yang boleh dicapai oleh tangannya, itulah dia akan capai. Itulah yang dia hayun, ya. Jadi akhirnya menyebabkan berlakulah pembunuhan. Ini dia, ya. Inilah dia istimewanya balasan yang Allah beri pada kita. Balasan kalau buat baik, Allah beri tanpa had. Balasan kalau buat buruk, tetap juga Allah kekalkan, tidak dilebihkan keburukan itu. Imam Nawawi dalam urusan di akhir hadis tersebut menjelaskan pandangannya tentang keistimewaan balasan Allah ni. Dalam mana beliau mengharapkan tiap-tiap orang yang menaruh perhatian kepada hadis ini supaya meneliti sepenuhnya betapa besarnya kebaikan Allah atau kesayangan Allah ataupun keutamaan rahmat Allah terhadap orang Islam dalam perkara pahala dan dosa, ya. Tu dia. Okeylah, ya, tu dia Imam Nawawi. Dia sebab tu dalam hadis tadi ada huraian Imam Nawawi, ya. Nabi Nawawi kata tentang indahu, ya, tentang kamilah. Kenapa disebutkan itu? Nak tunjuk bahawa ini balasan Allah ni, ya, bagi kalau buat baik, Allah beri balasan tu bukan sekadar yang dicatat di bahu kita ni oleh malaikat kiraman katibin. Kita tahu, kan, kita ni setiap orang ada malaikat yang sedang memerhati, yang sedang merekod apa yang kita buat. Tuan-tuan duduk mendengar ni sedang ditulis perbuatan ni. Tetapi bukan sekadar malaikat itu saja, ya, bukan sekadar malaikat itu saja sebagai yang melakukan pembuktian kita ni, ya, dengan amalan ni, ya. Ada ketika amalan-amalan kita ini juga dibawa oleh malaikat lain. Contoh kita sebut dulu, minggu dulu, tentang solat, kan, tentang solat. Nabi sebut siapa ya, setiap orang Islam yang mengerjakan solat, maka amal solatnya akan diangkat oleh para malaikat. Kita solat maghrib tadi, lepas saja kita solat maghrib, amal kita solat tadi, malaikat akan angkat terus bawa kepada Allah. Ya. Jadi bukan sekadar malaikat rakib atid saja catat. Ni amal tu malaikat bawa ke atas, bawa menghadap Allah, tunjuk pada Allah, ya Allah, ini amal ibadah, ya, hamba-Mu yang bernama Hafiz Sulaiman. Tu Hafiz, tengok, Allah pun tengok Hafiz punya amal solat. Allah kata, ini hamba-Ku yang taat, aku sangat sayang, suka pada dia. Allah puji. Kita bila kita solat, itu yang berlaku, peristiwa yang berlaku, cuma kita tak nampak. Tapi Nabi kata ada sebahagian pula yang solat, malaikat angkat pahala ni, angkat amal tadi, angkat daripada bawah, malaikat angkat tak lepas kepala. Nak sampai kepala dah kena campak dah, tak lepas ke atas, ya, baru diangkat, tak sampai melepasi kepala, malaikat dah campak balik, pang, buang balik. Tak ada guna ini orang, ya. Solat dia tu tak sampai pada Allah, Allah tak puji. Kenapa jadi macam tu? Inilah orang yang dia buat amal, dia buat ibadah, dia jaga ibadah,
tapi dia memutuskan silaturahim. Tu dia. Solat tapi bila putus silaturahim dari segi akhlak hubungan manusia tak jaga, ibadah tak dikira. Ibadah ni tak dipandang. Jadi Nabi kata, walaupun dia solat berjemaah, walaupun dia buat baik macam mana solat tu, tapi solat itu terus dicampak sebab memutuskan silaturahim. Tu berat tu. Jadi macam tuan-tuan yang kita ni lah, yang jaga ibadah ni, tuan-tuan yang jaga ibadah ni. Ibadah ni dah cantik dah buat, dah jaga semua dah. Kena tengok, ada tak kita putuskan silaturahim? Ada tak kita rasa tak senang dengan saudara kita? Ada tak kita rasa menyampah kat orang? Tengok dia, saya tak boleh tengok dia menyampah betul lah. Tak boleh. Ya? Ada tak kita rasa kita memang tak nak tegur dah dia? Jumpa dia selisih dia kata lagi. Tak boleh. Kalau ada yang itu, betulkan balik supaya ibadah yang kita buat ini jadi baik. Kalau tidak, rugi je. Ya, rugi saja. Ini dia. Ya, inilah antara perkara yang Nabi sebut kepada kita supaya banyakkan kebaikan. Banyaklah buat kebaikan. Ya, bila kita banyak buat kebaikan, maka Allah beri pahala yang tidak ada hadnya. Ya, berganda-ganda hadnya. Ya, berganda-ganda balasannya. Okey tuan-tuan, cukuplah untuk malam ni, sekadar ni sebagai renungan kita bersama, sebagai satu menambah baik mutu ibadah. Ya, nak tambah baik. Kita dah buat baik dah, tapi nak tambah baik lagi supaya jadi lebih baik insya-Allah. Ya. Okey, wallahu alam, mohon maaf mungkin ada salah silap dan sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'alimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna fafahamnaha Sulaiman. Wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabihna wat tayra wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman wa ya Rabb Ibrahim wa ya Rabb Musa wa Isa wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi